Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk kami iaitu isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Nama saya Nur Syazrina binti Muhammad Arifin. Saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang tajuk kami pada hari ini. Perkembangan teknologi digital ini bermula dari penciptaan komputer, komputer riba dan seterusnya Web 2.0 dan mencapai kemuncaknya pada era milenium. Selain itu, konsep industri 4.0 yang diperkenalkan oleh negara barat juga membantu meluaskan teknologi digital sebagai medium untuk melakukan pelbagai aktiviti dari segi ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Tambahan lagi, dengan kewujudan teknologi media dan digital yang berasaskan Web 2.0 dan penggunaan peranti serta gadget yang berkembang menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan lagi dalam masyarakat hari ini, terutamanya bagi mereka yang tinggal di negara yang maju. Peranti digital seperti telefon bimbit, mudah alih dan tablet serta kemudahan internet yang mudah diakses di mana sahaja menyebabkan masyarakat zaman ini tidak lekang dengan teknologi dan penggunaan digital dalam pelbagai aspek dalam kehidupan mereka, terutamanya pendidikan. Dalam era globalisasi ini, pembelajaran menggunakan teknologi digital bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini kerana masyarakat hari ini gemar mendedahkan teknologi digital kepada anak-anak mereka sejak dari kecil lagi sebelum mereka memasuki ke bangku persekolahan kerana banyaklah pengetahuan yang dapat diperoleh melalui teknologi ini. Hal ini menunjukkan bahawa teknologi dan digital bukan sahaja dapat dinikmati oleh golongan dewasa, malahan juga dapat dimanfaatkan oleh remaja dan juga golongan kanak-kanak. Di samping itu juga, hampir keseluruhan peringkat pendidikan bermula dari sekolah rendah, sekolah menengah sehingga peringkat pengajian tinggi. Teknologi digital ini telah banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Teknologi ini juga telah banyak memberi faedah dalam dunia pendidikan kerana ia melancarkan proses pencarian dan penyampaian informasi. Selain itu, dalam situasi pandemik COVID-19 yang semakin meruncing pada hari ini, tidak dinafikan lagi bahawa teknologi digital amat penting dalam dunia pendidikan pada waktu ini. Keadaan telah memaksa golongan pendidik dan juga golongan pelajar untuk bergantung kepada teknologi digital dalam menjalani aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Namun begitu, di sebalik banyak manfaat yang diperoleh daripada teknologi digital ini, terdapat juga banyak isu-isu yang timbul berkaitan dengan pendidikan dalam masyarakat digital ini yang seharusnya ditangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyafina Farah binti Talitan. Saya akan membentangkan tentang isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital. Yang pertama ialah kemahiran pendidik terhadap penggunaan komputer. Para pendidik sudah sedia maklum tentang kepentingan penggunaan komputer dalam pembelajaran pelajar. Akan tetapi tidak semua tenaga pendidik yang mahir dengan penggunaan komputer kerana kebanyakan pendidik yang mungkin sudah berusia untuk memahami teknik pembelajaran yang kreatif seperti penggunaan multimedia, videografi, audio dan PowerPoint. Dengan keadaan kita yang sedang memerangi COVID-19, ia pasti sukar untuk pendidik menyampaikan ilmu mereka dalam bentuk video dan sebagainya. Hari ini kerana tugas mereka kini telah bertambah kerana mereka perlu memastikan input yang diberikan kepada pelajar sampai sebelum. Isu yang kedua ialah penggunaan internet yang terbatas. Meskipun Malaysia sudah mempunyai rangkaian internet di tahap 4G, tetapi masih ada lagi kekurangan di mana terdapat beberapa kawasan yang mengalami gangguan internet yang terbatas, terutamanya di kawasan luar bandar. Mengambil keratan akhbar dari berita harian yang menyatakan bahawa kurang 20% kawasan luar bandar berdefan masalah cabaran internet lemah dan berstatus merah. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, gangguan internet ini berlaman juga boleh berlaku disebabkan vandalisme yang membabitkan gantian optik yang dirosakkan ataupun set generator yang telah dicuri. Hal ini menyebabkan terdapat segelintir pelajar dari pedalaman tidak dapat mengikuti pembelajaran secara atas talian yang kini mungkin sedang berlaku seperti sekarang ini, terutamanya pelajar-pelajar yang berada di Sabah ataupun Sarawak. Isu yang ketiga adalah kekurangan bahan sokongan seperti peranti. Seperti yang diketahui dalam era digital kini, penggunaan peranti ataupun gadget adalah sangat penting bagi para pendidik dan juga pelajar dalam menjalani proses pembelajaran alat baru. Namun begitu, tidak semua pelajar yang memiliki teknologi tersebut. Sekiranya pelajar tersebut dari keluarga yang berpendapatan rendah, mereka tidak dapat memperoleh gadget seperti telefon pintar ataupun kemudahan komputer riba untuk menjalani proses pembelajaran di atas talian. Dalam artikel Malaysia Deadline yang menyatakan terdapat 40% pelajar di Malaysia yang mempunyai kekurangan peralatan untuk belajar dan hanya 6% sahaja yang dapat mengakses ke komputer pribadi. Selain itu, ibu bapa juga mengalami kesukaran untuk memenuhi keperluan pembelajaran anak-anak disebabkan mereka mempunyai ramai tanggungan. Sekiranya mereka mempunyai ramai tanggungan, mereka perlu berkongsi peranti ataupun perlu bergila-gila untuk menghadapi kelas atas talian. Seperti yang sedia maklum, harga sebuah peranti bukanlah murah. Ia memakan harga ribuan ringgit dan ratusan ringgit. Oleh disebabkan itu, kekurangan bahan peranti merupakan antara isu pendidikan dalam masyarakat digital sekarang. Isu yang keempat adalah persepsi pelajar terhadap teknologi. Proses pembelajaran kini banyak terdedah kepada teknologi dalam tiap silibus yang diajar. Selaras dengan pendekatan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu pembelajaran abad ke-21, di mana pembelajaran berpusatkan pelajar dan pembelajaran yang aktif. Pendekatan ini yang menerapkan elemen komunikasi, pemikiran kreatif dan juga kreativiti. Namun begitu, kebanyakan pelajar kini kurang berminat dengan aktiviti yang dirancang oleh guru mereka kerana kurang faham tentang fungsi PAK21 iaitu pendidikan pembelajaran yang menyeronokkan di dalam bilik belajar. Hal ini disebabkan pelajar-pelajar terutamanya pelajar sekolah rendah yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan pendekatan yang dibuat oleh kerajaan. Apabila mereka kurang berminat dengan cara penyampaian yang dibuat oleh para guru, mereka mungkin akan mudah lalai dan menggunakan internet untuk ke arah yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Zakira binti Zulkifli dan saya akan membentangkan isu yang seterusnya iaitu plagiat dalam kalangan pelajar. Seperti yang kita tahu, di internet terdapat berjuta maklumat atau kajian yang boleh diperoleh dengan sekali carian. Jadi ini memudahkan aktiviti plagiat terjadi. Seperti yang kita tahu juga, pasti akan terdapat segelintir pelajar yang kekeringan idea sewaktu membuat tugasan. Jadi mereka mungkin akan menggunakan bahan rujukan dengan memplagiat artikel sebagai satu jalan yang mudah untuk menyiapkan tugasan mereka.
Ini akan menyebabkan mereka terbiasa dengan memplagiat hak cipta orang lain tanpa rujukan daripada penulis asal. Ini boleh dianggap sebagai satu jenayah akademik. Amalan plagiat adalah satu perkara yang tidak beretika, yang tidak patut diikuti oleh pelajar terutamanya. Isu yang seterusnya ialah tahap keberkesanan penyampaian pengajaran dan pembelajaran atas talian. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, kebanyakan para pelajar tidak begitu faham sewaktu kelas atas talian dijalankan. Ianya kesan daripada kelas atas talian yang terlalu lama dan banyak, yang membuatkan para pelajar bersikap tidak acuh sewaktu kelas berlangsung. Ada juga di antara mereka yang menyertai kelas hanya untuk menjaga kedatangan, namun mereka lupa tentang adab yang sepatutnya mereka ikuti sewaktu belajar. Selain itu, tugas yang diberikan juga lebih banyak daripada biasa. Jadi ini membuatkan para pelajar lebih tertekan dan hanya tumpu untuk menyiapkan tugasan tanpa memahami apa yang dilakukan. Para pelajar juga tidak mempunyai motivasi untuk belajar kerana mereka terpaksa untuk belajar seorang diri, dan walaupun mereka boleh berhubung dengan kawan mereka di atas talian, namun mereka tidak dapat merasa keberadaan orang di sekeliling seperti waktu kelas bersemuka dapat dihadiri. Pembelajaran atas talian juga mampu menyebabkan kesihatan para pelajar semakin merosot seperti selalu pening kepala, sakit belakang, cepat letih dan tidak bertenaga, serta dapat meningkatkan masalah penglihatan pelajar seperti rabun. Isu yang seterusnya ialah persekitaran hidup pelajar. Ada pelajar yang mempunyai adik-beradik yang ramai yang menyebabkan mereka sukar untuk fokus sewaktu belajar di rumah. Dan seperti yang kita tahu, tidak semua pelajar yang mempunyai bilik sendiri untuk belajar. Jadi mereka pun terpaksa berkongsi bilik dan menyebabkan mereka tidak mempunyai ruang yang agak selesa untuk belajar. Seterusnya ialah mentaliti ibu bapa yang enggan menerima bahawa anak mereka mempunyai komitmen dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Ini juga menjadi satu cabaran yang mampu membawa kepada tekanan untuk pelajar ketika menjalani kelas di atas talian. Ada setengah ibu bapa yang tidak begitu faham bahawa anak mereka bukan hanya duduk di rumah untuk suka-suka. Lalu ibu bapa menyuruh anak-anak untuk membantu mereka melakukan kerja di rumah sewaktu anak-anak sedang menjalani kelas atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Nabila binti Pemimparin. Saya akan membentangkan kisah pendidikan terhadap masyarakat digital dari perspektif etika dan peradaban. Era globalisasi menuntut masyarakat menjadi cerdik teknologi supaya seiring dengan perkembangan zaman yang berkembang pesat. Teknologi memberi dua impak yang besar kepada masyarakat, terutama kepada guru dan murid. Dalam era dunia tanpa sepadan ini, maklumat boleh diperolehi secara langsung melalui media sosial, dan perkara ini seterusnya membantu golongan guru dan murid untuk memperolehi informasi semasa yang bermanfaat. Pengaruh positif yang pertama ialah dapat memperolehi sesuatu maklumat atau informasi dengan lebih pantas. Dengan adanya kemudahan teknologi sekarang, bukan sahaja di dalam Malaysia, tetapi berita di luar negara juga boleh kita perolehi dengan pantas. Pelbagai maklumat dapat diperolehi melalui media sosial, televisyen, surat khabar dan juga internet. Hal ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pendidikan masyarakat bagi memperolehi atau mempelajari isu-isu semasa yang berlaku di dalam dunia. Bukan itu sahaja, masyarakat pada masa kini mempunyai kebebasan bersuara yang beretika dalam menyuarakan pendapat mereka terhadap sesuatu perkara yang sedang berlaku. Kesan positif yang kedua ialah dapat menambah baik kualiti sistem pendidikan dan tingkatkan mutu pembelajaran. Sebagai pelajar, pembelajaran tidak sahaja terlepas ketika berada di dalam kelas sahaja, tetapi dengan adanya kemudahan teknologi, pelajar boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat atau informasi yang lebih terhadap sesuatu pembelajaran. Seiring dengan perkara tersebut, pelajar juga boleh memperolehi sesuatu yang baru yang mungkin tiada dalam silibus pembelajaran Malaysia. Kesan positif yang ketiga ialah dapat mengetahui budaya lain selain budaya yang berada di Malaysia. Secara tidak langsung, masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang luar serta dapat melakukan pertukaran idea dan pendapat. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang berpandangan jauh dan dapat menghasilkan idea-idea yang baru dan inovatif. Dengan adanya kemudahan teknologi dapat membantu membentuk satu budaya yang baru dalam masyarakat, dan itu dapat mewujudkan masyarakat yang sentiasa bersaing dengan sihat dalam memajukan negara. Dalam adanya kebaikan, sudah tentu ada keburukan juga. Perkara ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita, di mana penggunaan teknologi digital sekarang ini adalah sesuatu perkara yang sudah menjadi sesuatu keperluan dalam kehidupan seharian mereka. Di mana sahaja kita berada dan apa sahaja kita lakukan, platform seperti media sosial adalah amat penting bagi seseorang individu untuk mengikuti perkembangan semasa. Penggunaan media sosial merupakan salah satu alat untuk menyebarkan informasi, pesanan, pendapat, gosip, propaganda dan sebagainya kepada masyarakat. Antara kesan negatif yang tidak beretika terhadap masyarakat digital ialah menggunakan platform media sosial untuk kepentingan sendiri. Sebagai contoh, perbuatan buli cyber tidak kira umur, jantina dan bangsa. Sebagai seorang rakyat yang tinggal di dalam negara yang berbilang kaum dan bangsa, adalah amat penting untuk kita menanamkan rasa cinta akan negara dan menghormati antara satu sama lain. Kegiatan buli cyber ini tidak lagi hairan apabila menjadi bualan orang ramai. Hal ini kerana berlakunya perkembangan media sosial yang sangat pesat dalam masyarakat digital menjadikan ianya salah satu tempat untuk cyber buli orang lain. Perbuatan seperti mengincik, menghantar atau menggunakan mesej kasar dan kurang sopan adalah salah satu perkara yang dialami oleh masyarakat digital kini. Secara tidak langsung, ianya dapat mengakibatkan masalah kesihatan mental terhadap si mangsa atas pembelian yang dilakukan secara atas talian. Menurut kajian, pada tahun 2020, penyakit kesihatan mental dijangka menjadi penyakit kedua tertinggi dalam Malaysia selepas penyakit sakit jantung. Perkara ini boleh berlaku sejak umur seawal 16 tahun dan ini menunjukkan perkara ini boleh berlaku kepada pelajar yang di bangku sekolah lagi. Seterusnya, kerendahan moral di kalangan media tidak dapat dinyatakan lagi. Terdapat pelbagai program-program di televisyen hanya mementingkan hiburan daripada maklumat. Sebagai contoh, tayangan filem daripada barat jelas menunjukkan telah menolak unsur ketimuran yang telah sebati dalam jiwa masyarakat. Adegan-adegan lucu dan ganas adalah salah satu contoh yang bertentangan dengan budaya masyarakat kita. Perkara ini menyumbang kepada satu kejutan budaya buat generasi muda dan telah mencetus kelak jati diri bagi remaja yang sedang mencari identiti mereka tersendiri. Kesan negatif yang ketiga ialah berlakunya pencerobohan komputer melalui internet yang melibatkan laman-laman web.
Pencerobohan atau penggoda laman web merupakan mereka yang handal dan mahir dengan teknologi serta pemrograman komputer. Kebiasaannya, mereka menggunakan kepakaran ini untuk perkara yang tidak baik berbanding dengan menyebarkan kebenaran. Antaranya ialah digunakan untuk mengugut, mensatukan reputasi serta mengubah maklumat atau fakta. Sebaliknya, mereka patut menggunakan kepakaran teknologi menggoda ini kepada perkara yang bermanfaat untuk menggoda laman web yang menyebarkan hadis palsu, memburukkan Nabi Muhammad SAW dan perkara yang memburukkan Islam. Hal seperti ini perlu dilakukan bagi menghentikan penyebaran maklumat yang salah yang mungkin dapat mempengaruhi pengetahuan generasi akan datang. Oleh sebab itu, masyarakat kini perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi dan sentiasa bertanggungjawab dalam etika penggunaan kemudahan yang ada. Silap langkah boleh menyebabkan kerosakan kepada masyarakat sendiri dan menjurus ke arah keburukan yang boleh menjejaskan identiti seseorang. Terima kasih. Antara cara penyelesaian yang boleh dilihat adalah melalui peranan pemimpin pendidikan. Para pemimpin pendidikan seharusnya mempersiapkan diri dalam semua aspek untuk berhadapan dengan aliran perubahan dunia yang semakin berkembang dan berubah dengan cepat. Pemimpin perlu beradaptasi dengan semua keadaan yang mungkin akan membawa kesan negatif kepada institusi pendidikan. Terdapat 5 tindakan yang boleh dilaksanakan oleh para pemimpin pendidikan, antaranya adalah dengan menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Pemimpin pendidikan perlu beradaptasi dengan keadaan semasa dan mencari solusi kepada setiap permasalahan yang dihadapi. Contohnya, pembelajaran atas talian yang sekarang digunakan sebagai kegunaan utama harus dipraktikkan dan dipromosikan lebih meluas di semua institusi pendidikan, tentunya dari setiap peringkat pendidikan. Seterusnya adalah dengan mengamalkan komunikasi berkesan. Komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara 2 atau lebih manusia. Komunikasi berkesan mampu dicapai melalui 7 formula yang dinamakan Formula 7K yang dikongsikan oleh Ismail Hashim. Formula K yang pertama adalah kepercayaan, yaitu penyampai perlu mendapat kepercayaan daripada pendengar. Kedua adalah kebenaran. Kepercayaan pendengar boleh didapati melalui formula kedua ini, yaitu kebenaran dan kesahihan amatlah penting dalam suatu pernyataan. Yang ketiga adalah kepahaman, yaitu maklumat yang hendak disampaikan oleh penyampai haruslah menepati kehendak sehingga memberi kepahaman kepada pendengar. Yang keempat adalah kejelasan. Penggunaan kata atau simbol yang tepat dan mudah dipahami oleh pendengar. Hal ini adalah untuk mengelakkan para pendengar daripada keliru dan maklumat dapat disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir adalah keupayaan, yaitu penyampai perlu mengetahui keupayaan pendengarnya dalam memahami maklumat atau message yang ingin disampaikan. Terlebih lagi pada masa ini, pembelajaran adalah daripada atas talian dan para penyampai maklumat, khususnya pensyarah ataupun guru-guru, harus menggunakan formula 7K ini agar maklumat yang ingin disampaikan akan lebih jelas dan lebih menarik untuk didengari. Seterusnya adalah keupayaan untuk membuat kerja secara fleksibel. Warga organisasi pendidikan yang terlibat dalam menjadikan teknologi sebahagian daripada keutamaan dalam pembelajaran perlu bertindak secara fleksibel bagi memastikan fungsi dan peranan mereka sentiasa selari dengan peredaran teknologi dan memenuhi keperluan semasa. Flexibility adalah tindakan termasuk kesediaan dan keupayaan bertindak bila-bila masa secara pantas terhadap keadaan semasa. Tindakan fleksibel daripada warga organisasi pendidikan memberi kesan kepada prestasi pendidikan tentunya. Seterusnya adalah dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Perkembangan teknologi pada masa ini telah mempengaruhi perubahan persekitaran kerja dan mendorong kepada paradigma baharu dalam pendidikan. Pemimpin pendidikan khususnya harus bersedia dengan kemahiran pembelajaran yang disokong oleh teknologi bagi mempersiapkan guru dan murid kepada persekitaran pada masa kini yang memerlukan pemikiran yang kritis, bersedia mencari, mengakses dan menganalisis maklumat serta membuat keputusan. Dan di samping itu juga persekitaran dan persediaan infrastruktur yang mencukupi perlu diambil kira. Seterusnya adalah penggabungan konsep lama dan yang baru. Perubahan atau peredaran teknologi masa kini menyebabkan wujudnya kecelaruan dalam semua bidang, terutamanya apabila berlaku pertembungan antara peranan yang sedia ada dengan tuntutan semasa. Hal ini menyebabkan fungsi sedia ada yang biasa digunakan kini tidak sudah relevan untuk digunakan pada masa ini. Contohnya, pembelajaran atas talian kini lebih banyak digunakan berbanding dengan pembelajaran tradisional, yaitu penyampaian maklumat secara bersemuka. Penyampaian maklumat lebih banyak dalam bentuk media kerana ia lebih memudahkan kerja. Oleh itu, pemimpin pendidikan harus bertindak lebih kreatif untuk menggabungkan konsep lama dan yang baru. Jadi kesimpulannya, kita tidak dapat menolak peranan kemajuan teknologi digital dalam transformasi dan kreativiti persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, kita menyedari bahawa teknologi digital tidak akan dapat sepenuhnya menghilangkan peranan manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi setiap institusi pengajaran tinggi di Malaysia perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar, terutamanya, mendapat pendidikan yang sama walaupun melalui kaedah digital. Malaysia harus melengkapkan warganya dengan standard etika yang tinggi untuk menghadapi ruang cyber yang mencabar dan berbahaya. Sesuai dengan ciri-ciri Islam itu sendiri yang membawa perubahan menyeluruh sama ada dari aspek sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan ia harus menjadi rujukan utama untuk perumusan standard etika untuk penggunaan internet. Jadi isu pendidikan dalam masyarakat digital yang dihadapi dalam arus kemodenan dan kehidupan semasa tidak dapat dielakkan, dan ia memberi kesan yang besar terhadap kehidupan generasi muda khususnya, kerana kini ia telah menjadi sebahagian dari kehidupan sehari-hari dan penggunaan dan popularitinya akan terus bertambah dari masa ke semasa.
Jadi untuk mengelakkan kesan negatif yang hanya akan bertambah buruk, semua pihak dan peringkat mesti memainkan peranan dalam memperkukuh nilai-nilai agama, moral, dan yang paling penting dan utama adalah dari segi aspek etika masyarakat kita, terutama bagi generasi muda, untuk mencegah atau meminimumkan kesan negatif yang hanya akan lebih teruk lagi. Jadi masalah penyalahgunaan ICT dan kesan negatif juga harus diutamakan dalam dasar kerajaan yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya untuk pemodenan dan pertumbuhan Malaysia. Ianya selaras dengan landasan UNESCO dalam mengembangkan teras dalam pendidikan yang asas, iaitu learning to live together. Melalui perspektif Islam pula adalah orang yang amanah dan bertanggungjawab pasti akan menyedari peranan yang dapat mereka mainkan dalam memajukan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara mereka. Sekiranya setiap umat Islam ingin menjadi pemangkin pertumbuhan masa depan negara, mereka harus memiliki integriti dan etika yang baik di dalam hati mereka.